Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk topik struktur kod arahan. Standard pembelajaran 3.2.1 dalam kurungan 2, iaitu struktur kawalan pilihan dalam penyelesaian masalah. Sebelum kita dah belajar struktur kawalan jujukan, di mana itu adalah yang paling mudah lah, yang paling ringkas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang asas lah. Jadi apabila masalah itu lebih mempunyai banyak pilihan, pelbagai pilihan, maka kita perlu menggunakan struktur kawalan pilihan yang terdiri daripada beberapa jenis. Ini memberikan pengguna beberapa pilihan dan setiap pilihan tersebut akan membolehkan atau cara menghasilkan output yang berbeza, bergantung kepada pilihan yang dipilih oleh pengguna tersebut. Jadi struktur kawalan pilihan kita ada jenis tunggal, dui pilihan dan pelbagai pilihan. Jadi tunggal ini biasanya kita akan gunakan if sahaja. Dan dia akan ada satu syarat sahaja, if ni. Punya satu cabang pilihan. Dan kemudian kita dui pilihan, if else. Maksudnya dia ada pilihan pertama dan pilihan yang kedua. Dan pelbagai pilihan, if elif else, di mana ada banyak pilihan, lebih daripada 2 pilihan. Jadi kita akan lihat satu demi satu setiap struktur kawalan pilihan ini untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Contoh 3.25, penyelesaian masalah menggunakan struktur kawalan pilihan. Demi menjaga kesihatan dan mengatasi masalah obesiti dalam kalangan warga sekolah, anda diminta membangunkan satu atur cara yang akan memaparkan cadangan jumlah kalori yang dibenarkan untuk sehari berdasarkan jantina dan umur pengguna. Atur cara yang perlu mengikut jadual cadangan pengambilan kalori yang berikut. Lelaki, peringkat umur 13 hingga 15 tahun, kita ada 2,690 kilokalori. Dan seterusnya sehinggalah umur 60 tahun dan ke atas. Begitu juga dengan perempuan, daripada umur 13 hingga 15 tahun 2,180 kilokalori sehinggalah 60 tahun dan ke atas. Jadi ini adalah satu jadual yang kita akan gunakan sebagai satu syarat dan juga paparan output untuk atur cara kita. Langkah yang pertama, kita akan kenal pasti apakah masalah, apakah dia input, apakah dia proses dan apakah dia output. Input di sini ialah jantina dan umur pengguna. Pengguna akan masukkan jantina dia lelaki atau perempuan dan berapakah umurnya, barulah program atau atur cara dapat membuat pilihan. Kedua, mengenal pasti proses dan struktur kawalan yang terlibat, iaitu struktur kawalan dui pilihan dan pelbagai pilihan. Kerana di sini kita ada dui pilihan, mungkin dui pilihan lelaki atau perempuan, tetapi juga dari segi umur ada banyak pilihan kat situ. Jadi kita perlu gunakan struktur kawalan pelbagai pilihan kerana lebih pilihan untuk umur. Jadi untuk langkah yang ketiga, kita kenal pasti apakah output yang kita ingin perlukan. Yang diperlukan iaitu cadangan jumlah pengambilan kalori untuk sehari. Iaitu yang akan perlu dipaparkan di akhir atur cara kita. Pertama sekali dari segi penyelesaian dari segi lakaran ataupun draft awal untuk struktur kita. Pertama, pengguna diminta memasukkan jantina. Jika lelaki, langkau ke langkah 2. Jika perempuan, langkau ke langkah 3. Kemudian pengguna diminta memasukkan umur. Jika umur lebih besar atau sama dengan 60, paparkan nilai kalori yang dibenarkan ialah 2010. Jika umur lebih besar atau sama dengan 30, paparkan nilai kalori dibenarkan 2,460. Dan jika pengguna masukkan dia ada jantina perempuan, maka dia akan langkau ke langkah yang ketiga, iaitu dia adalah perempuan. Jadi nilai dia berbeza. Ini adalah draft untuk struktur kita. Dan seterusnya kita pergi kepada carta alih. Langkah ketiga, kita akan lukiskan carta alih. Pertama, kita akan ada perkataan mula, masukkan jantina pengguna. Lelaki. Di sini, adakah ia lelaki? Ya. Jika ya, masukkan umur pengguna. Dan kemudian dia akan ada pilihan umur 60, umur 30, umur lebih besar atau sama dengan 19, sehingga umur lebih besar atau sama dengan 13. Dan kemudian paparkan nilai kalori. Sama juga untuk perempuan, umur lebih besar atau sama dengan 60, sehinggalah umur lebih besar atau sama dengan 13. Dan akhir sekali, semuanya akan bertemu di arahan tamat. Ini adalah carta alih. Mudah saja carta alihnya.
dan struktur kawalan pilihan dalam penyelesaian masalah. Okey, so itulah contoh bagaimana kita melaksanakan membina carta alih dan juga pursue the code. Okey, seterusnya langkah yang keempat setelah kita buat prosedur kod dan carta alih, biasanya kita akan akhirkan dengan menggunakan program Python, okey, untuk menterjemahkannya dalam bentuk atur cara. Dan biasanya dalam kes ini kita menggunakan arahan kawalan struktur kawalan pilihan, pelbagai pilihan lah. Jadi kita ada mungkin if, elif dan else. Jadi kita perlu tahu sedikit sebanyak bagaimanakah aturan penggunaan if dan else ini dan juga elif. Okay, bila ada if, kemudian kita ada statement dia dan kemudian else statement dia. Ini adalah yang kawalan dua pilihan. Pilihan pertama, jika betul, jika tidak betul, dia akan pergi pada else, pilihan yang kedua. Okey. Jika lebihnya satu pilihan, kita akan menggunakan elif. Elif ni singkatan untuk else if. Okey. So, beberapa perkara penting, huruf kecil if dan else. Okey. Gunakan huruf kecil. Kalau huruf besar, dia takkan atur cara Python tidak akan membaca arahan tersebut. Noktah bertindih sangat penting, iaitu apabila selepas expression, if expression tu kena ada dua titik notah ni. Okey. Dan selalunya tag statement untuk if dan else. Contohnya if statement, elif expression statement. Di mana statement ini kita akan indentkan dia, kita akan masukkan dia ke dalam sikit ke sebelah kanan. Okey, dengan satu tab. Okey, ataupun mungkin beberapa space, dan untuk membezakan dan supaya atur cara boleh baca. Okey, ini adalah untuk if yang mana, ini untuk elif yang mana dan sebagainya. Okey. Inilah antara aturan bagaimana kita nak menulis perkataan if, elif, else. Kalau kita lihat di sini, if, elif, else adalah sebaris. Statement berada di ke dalam sikit. Terdapatnya indentation di situ. Okey, di sini kita lihat pula bagaimana penggunaan Python. Apabila kita dah belajar tadi, konsep tadi. Okay, print cadangan jumlah kalori yang dibenarkan berdasarkan jantina dan umur. So, ini adalah tajuk. So, bila kita buat satu program, seeloknya kita print dahulu apakah tajuk program atau cara kita itu, supaya mereka yang menggunakannya dia tahu, oh, ini untuk mengira jumlah kalori. Okey, kemudian seterusnya ialah jantina. Sama dengan input, adakah jantina anda lelaki, ya atau tidak? Okay, arahan ini menunjukkan bahawa kita meminta pengguna masukkan jantinanya sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan jawapannya mestilah ya atau tidak. Contohnya. Okay, mungkin anda boleh nyatakan, adakah anda jantina anda lelaki atau perempuan? Mungkin anda boleh letak L atau P. Boleh juga. Okay. Tetapi dalam kes ini menggunakan ya atau tidak dengan simbol ya. If jantina sama dengan ya. Okay, dibandingkan adakah jantina sekarang sama dengan ya. Jika ya maksudnya dia adalah lelaki. Okey, umur sama dengan integer input, berapakah umur anda? Dia akan tanya pula yang seterusnya. Dia akan minta pengguna masukkan umurnya. Okey, bila ada perkataan input, maksudnya kita minta pengguna masukkan input umur tersebut. Jadi if umur, okay, dia dah masuk ke dalam dah. Okey. If maksudnya dalam ini pelbagai pilihan, dekat sini if. Okey, nanti kalau kita lihat di hujung last kali nanti else. Okey, if dan else. Jadi sini ini adalah sebenarnya kawalan gabungan antara struktur kawalan dua pilihan dan juga pelbagai pilihan. Dua pilihan di sini, ini if, ini else. Itu dua pilihan. Jawapannya ya atau tidak sahaja, ada dua sahaja. Jadi if jantina lelaki ya, ataupun else dia akan terima kasih. Okey, print terima kasih. Sorry. Ini adalah pelbagai pilihan. If, elif dan else. Jadi maksudnya if, elif dan else ni adalah sebaris. Okey, sebelah kiri. Jadi ini menunjukkan kawalan pelbagai pilihan. Okey. If jantina sama dengan ya, kemudian dia akan tanya lagi berapakah umur anda, kemudian if umur. Di sini dia akan ada banyak elif, maksudnya ini adalah kawalan pelbagai pilihan. If umur lebih besar atau sama dengan 60, jangan lupa titik noktah 2 bertindih ni, print nilai kalau dibandingkan adalah 2010. Elif umur lebih besar dari 30,
dan seterusnya lah. Okey, kalau kita lihat di sini, dia bermula dengan umur yang paling lanjut lah, iaitu umur 60 tahun, kemudian diikuti dengan 30, 19, 16 dan 13. Okey. Kalau dia bermula dengan umur 13, maksudnya nanti dia akan baca umur lebih besar dari 13, umur 60 pun masuk sekali. Tak boleh. Jadi kita mulakan dengan umur yang paling tinggi, paling maksimum umur 60. Okey, jika tidak dia akan pergi kepada yang kedua. Jika tidak dia akan pergi pada yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Else. Maaf, had umur perlu 13 tahun ke atas. Contohnya, pengguna ini umur dia 8 tahun. Okey, dia masukkan umur dia 8 tahun, maka dia tidak ada dalam senarai umur ini, maka print maaf, had umur anda perlu 13 tahun ke atas. Maksudnya tidak ada dalam atur cara. Okey, jika dia lelaki, dia akan laksanakan yang ini. Jika dia adalah tidak, maka dia adalah perempuan, jadi dia akan laksanakan syarat yang ini. Dan akhir sekali, telah dia menjawab semua syarat-syarat ini, else print terima kasih. Okey. Okay, jadi macam biasalah, sebarang latihan Python, okay, kita akan cuba buat untuk mahirkan diri anda dengan atur cara Python. Walaupun ini tidak dianggap sebagai pentadsiran bilik darjah, tetapi anda boleh anggap dia sebagai satu latihan untuk memahirkan anda sebelum anda membuat kerja khusus, kerja projek dan juga pentadsiran bilik darjah. Jadi, anda akan membuka program online Python compiler, okay, onlinegdb.com. Okay, ada dah di dalam sebelum ni. Okay, sila buka dalam telefon bimbit anda ataupun dalam komputer anda, dan anda clearkan terlebih dahulu semua default code yang ada, clearkan, bagi kosong dahulu. Okey, jadi seterusnya untuk hari ini anda akan cuba memahirkan diri anda dengan program Python ini. Mudah-mudahan apabila anda buat yang ini, anda akan dapat idea bagaimana untuk melaksanakan PBD, pentadsiran bilik darjah dan juga kerja projek. Jadi kita mulakan print, print, print. Okey, jangan lupa pembuka kata, penutup kata. Okey, kemudian diletakkan asterisk kat situ pun boleh juga. Cadangan jumlah kalori yang dibenarkan berdasarkan jantina. Okey, berdasarkan jantina. Dan 2 bintang asterisk kat situ. Okey. Dan cuba run, lihat apakah hasilnya. So, dia akan printkan begitu. Cadangan jumlah kalori yang dibenarkan berdasarkan jantina. So, ini biasanya adalah title atau tajuk untuk atur cara kita. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada, kita akan setkan pemboleh ubah yang dinamakan jantina. Okey. Biasanya pemboleh ubah kita letakkan semua huruf kecil supaya senang kita nak type nanti. Jantina sama dengan input adakah jantina anda lelaki? Okey. Tanda soal dalam kurungan ya atau tidak. Okey, tutup kurungan dan kemudian ada tanda noktah 2 bertindak itu untuk menunjukkan pengguna perlu masukkan selepas tanda noktah atau bertindak itu. Okey. Okey, cuba kita lihat apakah hasil dia bila kita run. Dia akan minta kat sini. Adakah jantina anda lelaki? Ya atau tidak? Jadi kita akan masuk kat sini. Contohnya, ya. Okey, itu sahaja. Sebab apa? Program terhenti di situ kerana kita baru buat setakat itu sahaja dahulu. Okey, seterusnya kita akan masukkan if. Okey, if jantina
dua simbol sama dengan ini menunjukkan bahawa dia membuat bandingan. Adakah pemboleh ubah jantina sama dengan perkataan ya? Jadi buat perbandingan kat situ. Okey, jangan lupa noktah dua bertindih ini, kerana ini adalah arahan if, elif, else. Okey, kita akan masukkan jika ya, jadi umur. Okey, umur, pemboleh ubah yang kedua, umur sama dengan integer. Maksudnya kita umur ni tidak ada perpuluhan. Umur hanya nombor bulat sahaja. Integer. Dan input, arahan input maksudnya kita minta pengguna masukkan sendiri. Berapakah umur anda? Berapakah umur anda? Okey, tanda soal. Dan dia dah buatkan untuk anda dua penutup kurungan di sini. Okey, kemudian barulah dia akan masukkan if. If dalam kurungan umur adalah umur lebih besar atau sama dengan 60. Okey, jangan lupa noktah bertindih itu print. Nampak dia dah tolong buatkan untuk anda indentation. Tapi kalau dalam Python offline anda kena buat sendiri. Okey, tetapi dalam offline online ni dia telah tolong anda memastikan ada jarak space ke dalam sikit ke sebelah kanan. Print nilai kalori yang dibenarkan ialah 2010. Okey, apa nilai dia? Kalau kita boleh masukkan kilo kalori. Kilo KCAL, kilo kalori. Okey. Okey, copy yang ni kerana kita akan guna dia untuk arahan yang seterusnya. Okey. Ini if yang pertama, jika umurnya lebih besar daripada 60. Kemudian ada syarat yang kedua, maka pastikan ia dalam keadaan sebaris begitu. If, elif, else ni sebaris. Jadi di sini kita letakkan elif, singkatan untuk else if. Okey. Elif, umur lebih besar atau sama dengan 30. So, if elif umur lebih besar atau sama dengan 30, print nilai kalorinya ialah 2460. Okey. Dan kita boleh copy yang ni untuk syarat umur yang lain. Kita masukkan di sini. Tekan Ctrl C. Okey, masukkan situ dan tekan elif. Oh, salah ni. Okey, tekan paste. Okey, dia akan keluar lagi. Umur lebih besar daripada 19. Okey, 2440. Okey, seterusnya umur kita pastekan lagi, umur lebih besar atau sama dengan 16. Nilai kalori dibenarkan ialah 2840. Dan umur lebih besar atau sama dengan 13. Had umur yang dibenarkan 2690. Jadi sini semakin remaja anda, semakin muda anda lebih boleh dibenarkan makan lebih banyak kilokalori. Ini disebabkan faktor metabolisme badan anda. Okey, yang terakhir sekali ialah else. Maksudnya ini adalah penghujung kepada, jangan lupa titik noktah dua bertindih ni, penghujung kepada pilihan yang ada, iaitu print had umur anda tiada dalam senarai.
had umur anda. Ia ada dalam sedarah. Ini cikgu buat sendiri lah. Anda nak ikut buku pun boleh juga. Okey, itu dia. Okey. Cuba kita run, kita lihat apakah hasil dia. Okey, cadangan untuk jumlah kalori yang dibenarkan berdasarkan jantina. Adakah jantina anda lelaki? Ya atau tidak? Okey, ya. Pastikan ya tu Y huruf besar. Kena sama seperti yang ditertera di situ. Okey, kemudian dia akan minta, berapakah umur anda? Katakan umur anda ialah 15 tahun. Masukkan umur 15. Nilai kalori yang dibenarkan ialah 2690 kilokalori. Betul atau tidak? 16 di sini lebih besar. Jika lebih besar dari 13, 2690. Gitulah. Betul lah tu. Umur anda antara 13 dan 16. Jadi bacaan kilokalorinya ialah 2690. Jadi cikgu buat separuh sahaja berkaitan dengan ini, dan anda boleh type yang lain seterusnya untuk apa? Jantina perempuan. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat pula contoh yang kedua untuk amali komputer 3.3. Okey, yang ini anda perlu buat juga sebagai latihan. Okey, seeloknya menggunakan Python lah. Tetapi ini tidak diwajibkan, tetapi jika anda buat lagi bagus, dan cikgu akan masukkan dalam soalan-soalan dalam Google Form. Tetapi bukan untuk pentaksiran bilik darjah. Okey, iaitu kaji situasi berikut dan kenal pasti permasalahan yang terlibat. Linda Palikat diberikan tugasan oleh gurunya untuk membina satu atur cara yang memberi diskaun berdasarkan mata ganjaran yang terkumpul dalam kad diskaun koperasi sekolah. Setiap murid menggunakan kad diskaun untuk membeli alatan sekolah di koperasi sekolah. Terdapat dua jenis kad yang dikeluarkan oleh koperasi sekolah, iaitu kad emas dan kad premium. Atur cara yang dibina oleh Linda adalah untuk pemegang kad premium. Jadi dah memudahkan anda. Anda bina satu atur cara untuk pemegang kad premium dan untuk membaca berapakah diskaun yang ada yang diberikan oleh pihak koperasi sekolah kepada pelajar tersebut apabila menggunakan kad premium. Okey, jadi langkah prosedur kod yang pertama, membina prosedur kod ataupun draft prosedur kod. Yang pertama, mula masukkan jumlah belian. Okey, bila kita pergi ke koperasi, masukkan jumlah belian. Kemudian tentukan tempoh sah laku kad. Kita akan beri kad kepada kaunter koperasi sekolah. Kaunter koperasi sekolah akan baca menggunakan perisian tempoh sah laku kad. Jika sah, maka tentukan kadar diskaun dia. Okey, jika tidak, papar mesej sila perbarui kad anda. Okey. Dan tentukan kadar diskaun. Okey, dia akan tentukan kadar diskaun berdasarkan mata ganjaran yang terkumpul di dalam kad diskaun koperasi sekolah. Okey, tentukan kadar diskaun. Jika mata ganjaran ialah kosong, jadi dia akan mula baca berapakah mata ganjaran yang ada di dalam kad premium tersebut. Jika kosong, maka tiada. Terus tamat. Terus tamat. Jika mata ganjaran lebih besar atau sama dengan 100, diskaun ialah 20%. Paparkan jumlah yang perlu dibayar. Maksudnya dia bukan paparkan diskaun, tetapi dia akan terus paparkan satu formula proses untuk mengira berapakah jumlah pengurangan yang dapat perlu dibayar oleh pelajar tersebut. Jika mata ganjaran lebih besar atau sama dengan 50, diskaunnya 15%. Jika tidak, diskaun adalah 10% dan akhirnya tamat. Okey, maksudnya jika mata ganjaran kosong, dia terus tamat, tidak ada diskaun. Okey. Jadi teruskan. Langkah yang kedua seterusnya, langkah ketiga ialah kita akan membina carta alih. Okey, binakan carta alih. Kita masukkan jumlah belian. Okey, adakah kad masih sah? Ya atau tidak? Jika tidak, paparkan sila berikut anda. Mata ganjaran, jika ya, dia akan kira pula mata ganjaran. Adakah mata ganjaran kosong? Jika sama dengan kosong, pergi tamat. Jika tidak, dia akan mata ganjaran lebih besar atau sama dengan 100, diskaun 20%. Mata ganjaran lebih besar atau sama dengan 50%, diskaun 15%. Dan jika tidak, diskaun adalah 10%. Jadi di sini adalah if, elif, dan sini adalah else.
else. Dan last kali dia akan pergi kepada tamat. Kalau anda lihat di sini, sebenarnya kita terlupa satu step di sini. Selain daripada memulakan sudut kod, kita akan tentukan apakah input, apakah dia proses dan apakah dia output yang tak ada dekat sini. Itu biasanya anda kena buat dahulu. Input, proses dan output, kemudian barulah draftkan sudut kod dan kemudian catat alih. Dan selepas itu, barulah kita bangunkan program atau cara Python menggunakan catat alih ataupun sudut kod yang kita telah buat sebentar tadi. Okey, ini adalah contoh dia. Pertama sekali, yang ni dia tidak beritahu tajuknya. Sepatutnya anda letakkan satu tajuk, printkan atau cara mengira diskaun pembelian di koperasi sekolah. Contohnya tajuk tersebut perlu dimasukkan dan kemudian dia setkan satu nilai pemboleh ubah, isytiharkan satu nilai pemboleh ubah, nama jumlah underscore belian sama dengan float. Maksudnya jumlah belian ni boleh jadi dalam bentuk perpuluhan. Contohnya RM20 50 sen, RM30, RM31 20 sen. Dan input, masukkan jumlah belian. Okey, berapa? RM. Kemudian cut input. Adakah tempoh sah laku kad masih sah? Ya atau tidak? Okey, di sini dia akan minta pengguna masukkan adakah tempoh sah laku kad masih sah? Ya atau tidak? Jika ya, dia akan ada di bawah ni arahan dia. Kemudian mata ganjaran dia isytiharkan, boleh ubah mata underscore ganjaran, integer input, semak dan masuk mata ganjaran kad anda. Okey, di sini dia minta pengguna masukkan apakah mata kad ganjaran anda. Okey, sepatutnya tidaklah begitu kan. Secara realitinya sepatutnya bila kita masuk ke dalam atur cara akan baca terus. Tapi dalam kes yang ini kita tidak sampai ke tahap itu lagi. Jadi kita akan minta semak dan masukkan mata ganjaran kad anda sendiri. Maksudnya anda perlu masukkan sendirilah berapakah nilai mata ganjaran yang ada. Kalau realitinya dia akan imbas QR code ke, dia akan imbas kod sebagainya, dia tahu dah dalam kad tersebut ada berapa nilai mata ganjaran yang telah terkumpul. Okey. Kemudian syarat yang pertama, if kad sama dengan 2 kali simbol sama dengan ya. Jika kad sama dengan ya, maka if mata ganjaran dia akan terus pada if terusnya, dia akan masuk ke dalam sedikit. If mata ganjaran sama dengan kosong, exit. So exit ini adalah arahan untuk memberitahu kepada atur cara Python bahawa dia akan keluar terus, tamat terus program ni tanpa berkata apa-apa. Dia akan keluar terus daripada sebarang atur cara, exit. Okey, ini ilmu baru ni, exit. Elif, mata ganjaran lebih besar atau sama dengan 100, maka print and discount anda ialah 20%. Jadi dia akan terus, bila dia print discount, dia akan beritahu pengguna markahnya 20% dan kemudian bayar sama dengan jumlah belian darabkan dengan 0.80. Kenapa 0.80? Kerana tadi 20% kan, jadi 100% tolak 20%, jadi tinggal 0.80% yang tinggal. Jadi dia akan printkan jumlah yang perlu dibayar oleh anda ialah RM. Dia akan roundkan, maksudnya dia akan bulatkan, dia akan bundarkan kepada nombor genap sahaja. Bayar ni lah, dia akan panggil ni, bayar ni berapa? 0.2. Jadi dia akan bundarkan kepada 2 tempat puluhan sahaja. Okey, contohnya anda perlu bayar RM20.80. 2 tempat puluhan sahaja. Okey, betul lah tu. Okey, elif. Dan kemudian elif yang kedua, untuk syarat yang kedua, jika mata ganjaran lebih besar atau sama dengan 50 dan jika mata ganjaran kurang daripada 50. Okey, else print sila semak dan masukkan mata ganjaran anda dengan betul. Maksudnya di sini jika dia masukkan mata ganjaran anda salah, maka dia akan tidak boleh proseskan diskaun tersebut. Okey, if cut sama dengan ya, elif jika cut sama dengan tidak. Jika tidak, maksudnya tidaklah kurang, cut tidak sah. Okey, cut tidak sah, maka dia juga akan exit, dia akan keluar daripada program ini. Okey, else jika dia masukkan print tempoh sah laku kad tidak dapat ditentukan. Maksudnya tiba-tiba dia tak masukkan ya atau tidak, dia tekan space, dia kosong sahaja, maka
dia akan keluar print tempoh sah laku kad tidak dapat ditentukan. Okey, ini adalah contoh bagaimana untuk mengira ataupun kad diskaun pelajar di koperasi sekolah. Anda boleh cuba yang ini, boleh type dan cuba lihat apakah kesannya, dan kemudian anda akan hantar dalam Google Form untuk soalan ini. Okey, itu sahaja untuk hari ini, dan kita akan sambung semula pembelajaran kita pada minggu yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih.